رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام ياسر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Dimuliakan Tuan Imam, dihormati seluruh para pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, khususnya ayah-ayah dan ibu-ibu, abang-abang, muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam ini untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu itu dapat menghidupkan hati kita, dapat menyinari hati kita, dan dapat meningkatkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu ini waktu yang Allah limpahkan dalam hati kita cahaya hidayah, cahaya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghanimatul majalisudz dzikri al-jannah. Ghanimah majlis zikir itu adalah syurga, iaitu orang yang menghadiri majlis zikir. Majlis ilmu termasuk majlis zikir. Allahumma salli. Bahkan tadi kita telah berzikir bersama-sama selepas sembahyang. Maksudnya kita telah menghimpunkan majlis zikir dan majlis ilmu. Allahumma salli Muhammad. Ghanimah majlis ilmu itu kata ghanimah majlis zikir itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-jannah, syurga. Maksudnya orang yang hadir majlis zikir mereka akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, man salaka tariqan fihi yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, kata para ulama, apa maksud sahalallahu tariqan ilal jannah? Apa maksud Allah akan mudahkan syurga bagi orang yang datang majlis ilmu, mencari ilmu, berjalan pergi menuntut ilmu? Kata ulama, yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik dan hidayah. Allahumma salli Muhammad. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya Allahumma salli kefahaman sehingga dia dapat beramal. Maksudnya dengan dia datang majlis ilmu, dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat kefahaman. Bahkan dia dapat mengamalkan ilmu yang dia dapat dalam majlis ilmu. Semua itu adalah jalan untuk memudahkan ke syurga. Maksudnya jalan menuju syurga itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Allahumma salli. Walaupun hakikatnya kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata para ulama, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita kena cari dia dengan cara ibadah kepada Allah, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara kita mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
melimpahkan rahmat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majlis kita pada malam ini penyebab kita semua dimudahkan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis ini Allah tak kata orang tu dia akan mudah masuk syurga, tapi Allah kata apa? Sahalallah. Allah lah yang memudahkan. Maksudnya kalau Allah mudahkan, tak akan ada siapa pun mampu untuk payahkan kita ke syurga. Itu kelebihan majlis ilmu yang khusus Allah bagi pada orang yang keluar daripada rumah dia untuk datang majlis ilmu. Khusus apa? Sahalallah. Bukan dia mudah masuk syurga, tapi Allah yang mudahkan dia. Kalau Allah yang mudahkan, tidak ada satu penghalang yang mampu menghalang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, insya-Allah ahli syurga. Dan mudah-mudahan pakcik-makcik, ibu-ibu ayah kita pada malam ini adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi, insya-Allah. Allahumma salli Muhammad. Dan kita juga alhamdulillah, Allahumma salli Muhammad, diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita dapat kembali ke masjid. Ini kuliah pertama maghrib saya di masjid. Sebelum ni semua di rumah saja. Dulu saya ingat lagi kuliah terakhir saya di masjid-masjid surau ni di Masjid Penarang. Dan kuliah pertama saya selepas PKP ada lagi lah. Maksudnya selepas yang kita kena PKP hari itu tu. Ini kuliah pertama. Di masjid ni kuliah terakhir saya hari itu. Ini kuliah pertama saya. Allahumma salli. Itu semua adalah qada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli. Bila kita Allahumma salli Muhammad mai ke majlis ilmu, dan majlis ilmu ini penyebab kita dimudahkan oleh Allah jalan ke syurga. Allahumma salli. Maka kita kena ingat, jalan ke syurga itu ada yang susah, ada yang mudah. Ada yang susah, ada yang mudah. Allahumma salli Muhammad. Walaupun pada hakikatnya Allahumma salli Muhammad, sesuatu nak dapatkan tu susah, tapi sebenarnya dalam susah tu ada kemudahan. Allahumma salli Muhammad. Ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli Muhammad semua. Allahumma salli Muhammad. Kita tak lama lagi kita akan menuju ke suatu tempat yang lain, alam yang lain, kehidupan yang lain, iaitu kehidupan yang lebih baik daripada yang lain ni. Allah, ini pasti. Allahumma salli. Tak tahu bila, mungkin sehari jam 10, mungkin lepas kita balik masjid, mungkin esok, lusa, wallahu alam. Tapi pastikanlah sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah berusaha, Allahumma salli Muhammad, bersungguh-sungguh untuk menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang terbaik untuk kita mencapai syurga atau ridha Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allahumma salli, kalau kita nak harapkan amal kita, Quran kita, mengaji kita semata-mata, kalau kita nak harapkan solat kita semata-mata, itu belum tentu lagi. Kadang-kadang yang itu payah lagi tu. Boleh jadi semayang kita ini, Allahumma salli, ada cacat celah, takut ditolak oleh Allah. Tetapi dalam masa yang sama, hati kita kena penuh harap supaya Allah terima. Allahumma salli Muhammad. Okey, tapi ada satu jalan lagi yang menjadi Allahumma salli asbab kita dapat keluar daripada masalah nanti di hari kiamat, nanti di mahsyar. Ada satu sebab yang menjadi penyebab kita akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Nabi Muhammad. Waktu mana Allahumma salli Muhammad, manusia bangkit nanti di mahsyar, dan Nabi SAW adalah orang pertama yang akan bangkit nanti di mahsyar. Allahumma salli. Hebatnya Nabi SAW, cintanya kepada umat, waktu mana Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah daripada kuburnya di mahsyar, Nabi SAW terus tanya pada Jibril. Tanya apa? Bukan Nabi SAW tanya, syurga aku hari ni macam mana, okey kah? Bidadari berapa orang aku nak dapat hari ni? Apa makanan special hari ni dalam syurga? Tak ada. Allahumma salli. Bila Nabi bangkit daripada kubur Nabi SAW, Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, bagaimana umatku pada hari ini? Ummati itu Nabi SAW sebut waktu mana Nabi bangkit nanti di mahsyar. Bagaimana umatku? Bagaimana nasib umatku? Allahumma salli. Sebab Allahumma salli Muhammad, hati Nabi SAW sangat inginkan umatnya semua selamat nanti di mahsyar, selamat nanti di akhirat. Itu Nabi SAW. Sebab itu kata ulama, wahai umat,
Nabi Muhammad SAW itu kasih kepada kamu lebih pada mak ayah kamu kasih pada kamu. Ayah mak kamu dia cinta pada kamu, tapi dalam hal dunia dan di dunia. Contoh macam mana? Dia kesian tengok kalau kita tak makan, tak ada pakaian, dia akan bagi. Dia akan ambil berat tentang dunia kita. Tapi kalau nanti di akhirat, kalau kita pergi minta pahala ke ayah kita, kalau dia cukup-cukup, dia kata apa? Nafsi, nafsi. Bye-bye. Yaumal, kata Allah SWT dalam Al-Quran, pada hari yang seseorang lari pada teman dia. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari semua lari. Bini lari pada suami. Suami masing-masing nak tuntut. Dulu aku pernah tolong hang kan, hang susah dulu kan, bagi dah sikit pahala, hari ni aku tak cukup. No, tak ada. Lari. Allah. Kenapa? Takut. Semua masing-masing takut dengan Allah. Semua masing-masing perlu pada pahala yang dia bawa, amalan yang dia bawa. Allah SWT. Oh, dunia dulu Allah SWT Muhammad mai masjid, duduk malih ilmu, mai sembahyang jemaah, rasa rugi masa. Oh, nanti, di akhirat nanti kamu rasa kamu perlu pula, kamu cari pula. Ini dipanggil orang yang bodoh. Penyesalan kepada mereka yang tidak menggunakan akal ketika mana hidup di dunia. Mereka orang yang Allah SWT tidak ada ketaatan pada Allah, tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran mereka ni tidak ada akal. Walaupun mereka ada ilmu, mengetahui bulan tu macam mana, besar mana saiz dia pergi sampai ke bulan, tak, mereka tidak ada akal. Ini disebut di dalam surah Al-Mulk. Allah sebut dalam tu. Allahumma salli Muhammad. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli Muhammad, nanti akan ditanya kepada mereka, kamu yang diazab ni tak adakah dulu orang yang datang beri peringatan kepada kamu, orang yang ajak kamu tentang nanti ada akhirat, ada semua? Dia berkata, ya, memang ada, tetapi kami ini orang-orang yang Allahumma salli Muhammad la naqilun. Kami ini orang yang tak berfikir, tak guna akal untuk fikir. Allahumma salli, kami hanya guna nafsu dalam hidup. Kami hidup dengan syahwat. Kami tenggelam dalam keinginan nafsu kami saja, tetapi kami tidak menggunakan akal untuk berfikir, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. La naqilun. Allahumma salli. Okey, jadi sebab tu dalam Quran Allah selalu tanya, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir, guna akal? Allahumma salli. Okey, jadi tak apalah. Okey, jadi semua orang akan lari, tapi seorang saja kita pergi dekat dia, Allahumma salli Muhammad, dia tak lari. Nanti waktu mana semua manusia bangkit di mahsyar nanti, Allahumma salli, dan kita semua sekali lah nanti kita akan duduk di mahsyar nanti. Yakinlah kita akan duduk di mahsyar. Yang mana mahsyar itu kita akan bangkit tanpa ada pakaian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bila Nabi SAW beritahu kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, nanti orang akan bangkit nanti di hari kiamat di mahsyar nanti tanpa surat benang pun, maksudnya tidak ada pakaian. Allahumma salli. Terus kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, macam mana pada hari itu? Malulah orang tengok kita tengok orang punya. Kata Nabi SAW, pada hari itu orang dah tak tengok, maksudnya aurat, badan kita. Allahumma salli. Lah ni orang pulun nak cari produk untuk bagi ramping, cantik, segak, lawa, putih. Untuk apa? Orang tengok dia. Allahumma salli Muhammad. Tapi kita kena ingat, nanti di mahsyar orang dah tak tengok kita. Allahumma salli Muhammad. Masing-masing takut. Maksudnya cantik sampai mana? Kalau kamu cantik 60 tahun pun, 60 tahun ialah cantik orang tengok kamu. Lepas tu Allahumma salli Muhammad, bahkan lepas itu dah tak penting dan dah tak dapat apa-apa kalau orang tengok kita. Allahumma salli, kalau kita tak bawa amal soleh, kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi kata Nabi SAW, semua masing-masing takut dengan diri dia. Sampai tak tengok dah orang sebelah tu hal dia apa. Dia takut diri dia. Dia takut nasib daripada hari itu. Orang bangkit dalam keadaan Allahumma salli Muhammad tidak ada pakaian. Yang kedua, kata Nabi SAW, tersangat-sangat dahaga. Kita kalau dahaga pun dah keluar pergi kedai minum, kena teh air. Allahumma salli Muhammad, tak boleh duduk di rumah. Allah, kalau duduk di rumah nak cari juga air segelas. Kita di dunia, tapi di mahsyar nanti bangkit dalam keadaan tidak ada makanan minum, dan manusia waktu itu kata Nabi SAW tersangat-sangat dahaga. Dan manusia ni kalau dia rasa terlalu dahaga, itu seksaan kepada dia, seksaan, kita tak akan mampu tahan. Yang kedua kata Nabi SAW, tersangat-sangat lapang. Yang ketiga, manusia tenggelam dalam peluh dia masing-masing, mengikut dosa masing-masing. Ada yang tenggelam peluh setakat buku lali, ada setakat lutut, ada setakat pinggang, ada setakat dada, ada sampai nak menenggelam
kan dia ikut dosa masing-masing. Dan manusia akan berdiri tunggu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan pengadilan selama lebih kurang 50 Allahumma salli Muhammad 50 alf sanah, 50,000 tahun diri dalam keadaan menjerit, menangis Allah. Tetapi ada orang yang duduk dalam keadaan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tenang gembira pada hari itu. Mereka berseri-seri. Mereka merasa Allahumma salli Muhammad nikmat. Walaupun di mahsyar orang dengan panasnya, dengan lapaknya, tapi dia nikmat. Ada. Mereka kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi bila semua dah tersiksa dah, sampai ahli mahsyar waktu itu kata apa? Wahai Allah, kalau hari ini kami punya tempat neraka, cepat-cepat masuk neraka. Kami dah tak tahan duduk di mahsyar. Sedangkan mahsyar bukanlah neraka. Mahsyar itu adalah tempat perhimpunan. Macam kita pernah ngaji sekolah dulu. Allah nak cikgu denda kita masuk sekolah lambat, 7.30 kena sampai dah, kita pergi pukul 8. Cikgu kata apa? Hang berdiri tengah perhimpunan sampai pukul 10 pagi. Waktu rehat baru hang berhenti. Oh, tak tahan kita. Itu bukan cikgu tibai lagi. Itu bukan kena masuk jumpa pengetua nak tampang apa lagi. Baru berdiri tengah panas. Dah terseksa. Allah, itu dunia lah. Kecil sangat dunia tu. Tapi ni di akhirat, di mahsyar bukan. Mahsyar adalah tempat perhimpunan. Mahsyar, Allahumma salli Muhammad. Tetapi orang yang tidak ada amal soleh, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan mahsyar itu adalah azab yang paling besar. Sedangkan azab neraka itu lebih besar. Allahumma salli, azab neraka lebih besar. Tapi dia kata apa? Cepat-cepat ya Allah, Allahumma salli Muhammad, keluarkan kami daripada mahsyar, kami dah tak mampu. Neraka pun neraka lah. Allahumma salli Muhammad. Waktu itulah orang pakat kata, hari ini Allah dah tak dengar pengaduan kita. Allah tak dengar lah. Bukan maksudnya Allah maha mendengar lah, maksudnya Allah tak peduli. Dia kata, jom lah ni kita kena cari orang yang dekat dengan Allah, yang bila dia minta pada Allah, Allah terus kabul. Dan Allah terus memulai pengadilan di mahsyar. Waktu dia kata apa? Jom kita cari nabi-nabi. Cari siapa dulu? Nabi Adam AS. Bila cari Nabi Adam AS, wahai Nabi Adam, kamu bapa kami anak-anak kamu. Allahumma salli Muhammad. Mintalah pada Allah supaya Allah percepatkan pengadilan. Kira, hitung semua. Yang syurga-syurga, yang neraka-neraka tak tahan di mahsyar. Kata Nabi Adam AS, nafsi. Aku takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Adam. Aku pun dulu pernah juga buat apa yang Allah larang. Syurga dulu. Aku takut hari ni murka Allah. Padahal tu dah selesai di antara Allah dan juga Nabi Adam AS. Tapi Nabi Adam mengenangkan betapa besarnya kemurkaan Allah. Rasa takut tak ni. Dia pun lari. Mereka pun mencari orang lain. Cari Nabi Musa. Nabi Musa kata masing-masing. Cari lagi sampailah dia cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha. Akulah orang yang kamu cari. Allah akan terima tu. Akhirnya bila Nabi SAW dicari, Nabi minta pada Allah, Allah terima permintaan Nabi Muhammad. Dan Allah kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Nabi SAW waktu tu Nabi sujud di bawah arasy. Di mahsyar nanti sujud, minta ya Allah, mulakanlah pengadilan untuk manusia. Paskanlah mereka. Allahumma salli Muhammad. Ra'sak. Angkat kepala kamu wahai Muhammad, angkat, bangun kamu. Allahumma salli. Berilah syafaat pada hari ini, syafaat kamu diterima. Kamu nak syafaat dengan siapa? Syafaat kamu diterima pada hari ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi pun beri syafaat. Sehingga kan orang yang kafir, yang ingkar, yang hina Nabi Muhammad, hina agama Nabi Muhammad, hina para kekasih Nabi Muhammad, para ulama. Oh, dulu benci agamanya, tak sukanya Allahumma salli Muhammad, kekasih-kasih Allah. Pada hari itu dia berkata apa? Wahai Nabi Muhammad, engkau Nabi kami beriman dengan engkau. Tapi pada hari itu iman dia dah tak terima. Oh, bila dah tengok kebesaran Nabi Muhammad dan nampak depan mata, mereka dah susah tersepit, oh baru mengaku itu Islam tu betul, Nabi Muhammad tu betul, yang Nabi Muhammad semua bawa tu betul. Oh, di dunia Allah SWT bukan main bangkang komen kritik. Okey, jadi Allah SWT Muhammad itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaat aku untuk orang yang berdosa besar daripada kalangan umatku, ahli al-kabair.
Allah, bukan setakat Nabi beri syafaat kepada umatnya yang kurang pahala, Allah, yang ada dosa kecil, bahkan orang yang ada dosa besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun Nabi kata aku akan beri syafaat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya nak ajak apa? Allah SWT, mari sama kita ni, Allah SWT, sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita berpindah ke alam yang kekal, yang lebih baik daripada alam dunia ni, kuatkanlah hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Semakin kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, akan semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli Muhammad. Dan Allahumma salli Muhammad, apa penting kita kuat hubungan dengan Nabi Muhammad? Kerana boleh jadi bila kita mati nanti kita kurang amal. Boleh jadi kita mati nanti kita ada buat dosa. Allahumma salli. Kalau kita nak harap pahala kita semata-mata, nak harap amal kita semata-mata, Allahumma salli Muhammad, mungkin tak kot, tak Allahumma salli Muhammad, tak layak kot Allah, tapi kita ada sepeluang Nabi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beri syafaat kepada umatnya. Allahumma salli. Tapi ada cara dia. Ada cara dia untuk kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Ada dua cara yang paling besar, yang paling utama. Yang pertama sekali nak ajak ayah kita semua, Allah, ibu kita semua pada malam ini, abang-abang, jom kita perbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti dari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat. Siapa kamu yang paling banyak selawat? Orang tu paling dekat. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Sallallahu Muhammad, syurga kan kita nak masuk kena ada rahmat Allah kan. Nabi kata kamu masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kamu. Kita yakin Allah, kita kena yakin Allah, dan kita kena berbesar hati, kita kena rasa seronok. Kenapa? Berita gembira daripada Allah, berita gembira daripada Nabi Muhammad. Siapa yang selawat pada Nabi Muhammad sekali, Allah akan selawat kepada dia 10 kali. Apa selawat Allah 10 kali pada orang yang selawat pada Nabi Muhammad sekali? 10 tu adalah 10 rahmat. 10 rahmat. Kata guru kami di Yaman sana, tu ngaji ya. Guru kami kata apa? Dia kata apa? Andai kita ini hidup dari sejak Allah cipta dunia sampai kiamat, bukan dekat kita hidup, kata dia, penuh dengan ibadah siang malam. Dan ibadah yang siang malam yang kita buat dari Allah cipta dunia sampai hari kiamat, kita letak satu timbangan. Pahala tu letak satu timbangan. Dan satu timbangan lagi letak satu saja rahmat Allah. Kata dia, satu rahmat Allah lebih berat daripada apa yang kita buat sepanjang ada alam ini. Kenapa? Besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mahainya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selawat pada Nabi Muhammad akan menyebabkan kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, cara untuk kita mendapat syafaat, untuk dekat dengan Nabi Muhammad, memperbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni amalan kita tak macam sahabat Nabi Muhammad pun. Baca Quran kita sikit saja, zikir kita sikit saja, Allahumma salli ala Muhammad. Khidmat kita pada agama sikit saja, ngaji pun sikit saja. Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad lebih lagi. Tapi tu pun Allahumma salli ala Muhammad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa risau kalau tak jumpa dengan Rasulullah nanti dari kiamat. Dan mereka takut dengan amalan yang mereka bawa, takut tak cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Ada dua orang sahabat, Allahumma salli. Salah satunya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pernah satu hari Allahumma salli ala Muhammad, dia tanya Rasulullah. Siapa Sayyidina Anas? Dia khadam Rasulullah. Dia duduk di rumah Rasulullah, berkhidmat pada Rasulullah selama 10 tahun. Allahumma salli. Dan Nabi sangat sayang pada dia. Nabi doakan pula pada dia. Allahumma salli Muhammad. Nabi doa, ya Allah berkatilah harta dan anak pinak Sayyidina Anas bin Malik, sehingga Sayyidina Anas ada lebih kurang 120 orang anak dia. Banyak dan Sayyidina Anas bin Malik sangat banyak harta. Kebun Sayyidina Anas, kebun kurma dia setahun berbuah 2 kali. Kebun kurma orang lain semua berbuah setahun sekali saja. Kenapa? Berkat doa Nabi Muhammad. Nabi doa, ya Allah berkatilah harta Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau macam kita, durian orang setahun sekali saja. Durian berapa kali dah setahun? Saya tak tahu. Setahun berapa kali dah? Oh, sekali ya, no? Yang jadi banyak kali itu sebab siam ni kot, dia siam. Okey, contohlah kita punya kebun durian, rambutan kita durian dan rambutan orang setahun 2 kali.
durian dan rambutan kita setahun 2 kali berbuah. Kan untung tu. Kan dia panggil luar biasa. Yang tu pernah berlaku pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Anas, wahai Rasulullah, nanti dari kiamat wahai Rasulullah, orang ramai nanti di mahsyar nanti. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, semua bangkit sekaligus. Sekali semua bangkit nanti di mahsyar, ramai. Tak tahu berapa bilion orang, wallahu alam, tak tahu. Allah pun berapa bilion orang dah atas muka dunia ni. Allahumma salli Muhammad. Kata Sayyidina Anas bin Malik, wahai Rasulullah, macam mana aku nak jumpa engkau? Takut tak jumpa. Allahumma salli Muhammad. Tu Sayyidina Anas tu yang hartanya, ilmunya, hafalan hadisnya lebih daripada 2000 hadis dihafal oleh Sayyidina Anas bin Malik. Duduk dengan Rasulullah, khidmat dengan Rasulullah, ibadahnya, khidmatnya pada agama, bangun malamnya, puasanya. Tapi dia tanya apa? Wahai Rasulullah, aku takut tak jumpa engkau. Di mana aku boleh jumpa engkau? Ramai sangat. Allahumma salli Muhammad. Ini perasaan as-sahabah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Allahumma salli Muhammad. Kenapa Sayyidina Anas tanya macam ni? Yang pertama, Sayyidina Anas risau tak jumpa Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Anas tak harap sangat dia punya amal dia. Allahumma salli Muhammad. Yang ketiga, Sayyidina Anas nak bagi peluang kepada kita umat supaya dapat hadis ni. Hadis Nabi bagi tahu Nabi duduk kat mana nanti, supaya kita boleh cari. Ini jasa Sayyidina Anas kepada kita. Mudah-mudahan Allah balas sebaik-baik balasan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, di mana aku boleh jumpa engkau? Kata Nabi SAW, carilah aku nanti di mizan. Mizan ni apa? Tempat timbangan amal. Allahumma salli. Dalam satu kitab karangan Ibnu Kathir berkenaan dengan hari kiamat, alamat kiamat dan sebagainya. Dalam tu Imam Ibnu Kathir menyusun berkenaan dengan pendapat-pendapat ulama tentang mizan. Apa itu mizan? Mizan tu dia timbangan lah, timbangan. Allahumma salli Muhammad, timbangan. Tapi ulama membahaskan timbangan tu macam mana. Yang pertama kata ulama, timbangan tu, Allahumma salli Muhammad, timbangan tu yang pertama sekali, timbangan tu, Allahumma salli Muhammad, dia tersangat-sangat besar. Tersangat-sangat besar. Allahumma salli Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli Muhammad, walaupun timbangan tu tersangat-sangat besar, Allah, saya tak ingat besar dia mana, besar sungguh lah. Ada ulama tulis besar mana. Allahumma salli Muhammad. Okey. Walaupun dia tersangat-sangat besar timbangan tu, tetapi walaupun sebesar debu kita pernah buat baik ataupun jahat, dikira dia akan terkesan, dia akan, Allahumma salli, dapat timbangan tu akan dapat trace, dapat kesan. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad, baik kita sebesar debu pun Allah kira, baik kita jahat kita sebesar debu pun dikira oleh Allah, bahkan akan ditimbang dan akan nampak nanti atas timbangan. Yang kedua, para ulama membahaskan tentang Allahumma salli Muhammad, macam mana amalan itu ditimbang. Pendapat pertama kata Allahumma salli Muhammad, manusia tu sendiri akan naik atas timbangan tu. Dia akan naik atas timbangan tu, duduk atas timbangan tu. Allahumma salli Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli, pendapat ulama yang kedua mengatakan Allah akan ubah, Allahumma salli Muhammad, amalan yang buruk itu menjadi benda-benda rupa-rupa yang buruk, tak elok. Dan amalan kita yang baik, pahala yang baik menjadi benda-benda yang elok, cantik, dan akan ditimbang. Waktu tu manusia sangat takut nak tahu ni yang mana yang berat ni, jahat ke baik, jahat ke baik. Waktu tu kata Nabi SAW, cari aku di mizan. Tuan-tuan, Nabi ada. Kenapa Nabi duduk di mizan? Kerana Nabi nak tengok setiap orang, setiap umat dia yang timbang amal. Siapa yang kurang pahala, Nabi yang akan tolong. Dalam hadis Nabi SAW, ada seorang umat Nabi Muhammad, dia main di timbangan dalam keadaan takut kerana dia ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditimbang amal dia. Bila ditimbang, tiba-tiba berat lagi dosa dia daripada pahala dia. Akhirnya malaikat pegang dia, nak bawa dia ke neraka. Kata Nabi SAW, nanti dulu malaikat Allah, aku nak cakap dengan umat aku ni. Timbang lain, kata Nabi SAW. Allahumma salli Muhammad. Kata para malaikat, kami hanya ikut apa yang Allah suruh. Yaf'aluna ma yu'marun. Itu para malaikat. Allahumma salli Muhammad. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak erti nak ingkar Allah. Mereka akan buat apa yang Allah perintahkan. Allahumma salli Muhammad. Lepas tu Allah pun bagi tahu, wahai malaikat, taatlah pada Muhammad. Tengok, Nabi Muhammad bercakap apa saja, semua Allah suruh ikut. Ini besarnya, mulianya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Allahumma salli. Syafaatnya, kata-katanya nanti diterima di hari kiamat. Allah sebut dalam Quran, dalam akhir surah An-Naba, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari itu tidak ada siapa pun boleh bercakap. Allah murka. Allahumma salli. Siapa pun tak boleh bercakap. Allah takkan terima siapa pun
bercakap, meminta. Allahumma salli Muhammad. Kecuali kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diberi izin oleh Allah. Siapa tu? Kata ulama tafsir, Nabi Muhammad. Muhammad minta terus, Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi ditimbang lain. Bila ditimbang lain, memang Nabi tengok yang jahat tu banyak, yang baik tu sikit. Nabi keluarkan satu benda, satu saja Nabi letak atas timbangan yang baik. Tiba-tiba berat timbangan baik tu beringan yang jahat. Malaikat pun menjemput orang ni untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli Muhammad. Satu tu apa? Dia ni mai tanya. Dia kata, kamu ni siapa? Dia kata, aku ni Muhammad, Nabi kamu, Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad, aku tak kenal aku umat akhir zaman. Kalau tengok Nabi Muhammad, dia tanya, wahai Rasulullah, apa yang kamu letak atas timbangan amal aku tadi? Nabi SAW kata apa? Itulah satu selawat kamu yang pernah kamu selawat pada aku dan waktu kamu hidup di dunia. Aku simpan selawat kamu untuk menjadi pertolongan pada kamu, syafaat. Tengok, satu selawat syafaat. Satu selawat penyebab masuk syurga, dan satu selawat saja penyebab amal baik dia terus berat, yang jahat terus ringan. Layak masuk syurga daripada awal-awal layak masuk neraka, tapi bertukar kepada layak masuk syurga. Kerana apa? Hubungan dengan Nabi Muhammad. Walaupun sekali saja hubungan dengan Nabi Muhammad, walaupun ingat dia sekali saja pada Nabi Muhammad, selawat sekali saja, masuk. Sebab itu hukum ulama fiqh, para fuqaha membahas tentang hukum selawat pada Nabi Muhammad. Apa hukum selawat pada Nabi Muhammad? Kata para ulama fuqaha mengatakan wajib hukum dia. Waktu mana ni wajib? Seumur hidup sekali wajib selawat pada Nabi Muhammad. Itu wajib seumur hidup sekali. Hukum dia wajib. Yang lain sunat. Yang lain sunat saja. Adapun tempat-tempat tertentu untuk baca selawat yang wajib, itu wajiblah. Khutbahnya kena ada selawat pada Nabi Muhammad. Allahumma salli dalam solatnya kena ada selawat pada Nabi Muhammad. Tapi hukum secara umumnya, Allahumma salli, wajib ke atas kita berselawat pada Nabi Muhammad Allahumma sekali seumur hidup kita, wajib. Kalau orang tak pernah selawat pada Nabi Muhammad, dia menanggung dosa. Dosa apa? Dosa tak pernah selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Melayu, alhamdulillah, kita dari kecil lagi pak kita, mak kita, tok kita ajak apa? Selawat pada Nabi Muhammad. Waktu dia angguk kita tu, dia panggil apa? Berendoi dulu. Berendoi apa? Yang dia selawat tu, orang tua tu buat. Itu apa tu? Nak bagi tanam kat budak kecil ni, bayi ni apa? Selawat pada Nabi Muhammad. Allahumma salli. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad, selawat. Jadi satu selawat penyebab dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa aku di mizan, cari aku di mizan. Tengok Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tak puas hati lagi dengan satu jawapan. Nak menunjukkan Sayyidina Anas ni nak sangat jumpa Nabi dan takut sangat tak jumpa Nabi Muhammad. Ini perasaan sahabat. Ini penyebab dia pemulia. Ini penyebab sampai hari ini nama dia disebut. Kenapa? Hubungan hati dengan Nabi Muhammad. Kita sebab apa lemah hari ini umat Islam? Siapa kita bila berkumpulan, dia ni kumpulan ni, dia ni kumpulan ni, terus bertengkar, bergaduh, maki, hamun, pelekeh, hina apa? Kenapa jadi macam ni? Kenapa sampai orang jadi benci pada kita? Kenapa tak boleh nak dekat hati kita? Kenapa hasad tu kuat? Kerana hati kita kosong daripada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kumpulan macam-macam, kabilah macam-macam, tapi hati mereka kuat dengan Nabi Muhammad. Bila hati kuat dengan Nabi Muhammad, sesama mereka akan kuat. Akan ada husnuzan, akan ada tolak ansong, akan ada merendahkan diri. Kerana bila ada hubungan dengan Nabi Muhammad, hati kita semangat nak ikut sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Allahumma salli, itu Allahumma salli, rahsia hati kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, wahai Rasulullah, kalau tak jumpa nanti di mizan, di mana aku nak cari engkau? Allahumma salli Muhammad. Kalau kita tak payah tanya dah, aku ni sahabat, aku ni amalan banyak, takkanlah tak jumpa Nabi Muhammad. Kita lah yang tu kita. Tak. Kekasih Allah, wali Allah, yang disebut wali itu siapa? Orang yang pandang selalu dia tak ada apa. Dia pandang yang ada kurang lagi, itu wali. Allahumma salli. Yang bukan wali macam mana? Yang bukan kasih Allah, dia mandang apa yang dia ada semua sempurna, semua baik, dan apa yang ada pada orang tak elok, rendah, hina. Yang lebih baik adalah aku. Allah, itu bukan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak murid didikan Nabi Muhammad. Nabi didik mereka merendah diri. Nabi didik mereka, Allahumma salli, tamak kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi Allahumma salli. Dia tanya, wahai Rasulullah, di mana kalau aku tak jumpa, di mana lagi boleh cari? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, dah bunyi sikit sebenarnya. Allahumma salli Muhammad. Nabi kata, carilah aku nanti di
sirat. Sirat iaitu titan sirat. 1000 tahun kita kena naik, 1000 tahun mendatang macam ni, 1000 tahun turun. Depan tu baru syurga. Ada seorang ulama, orang kata kat dia, wahai syekh, kamu ni amal solehnya, ilmunya, Allah SWT, walinya, orang kata kamu ni wali Allah, kasih Allah, hebatnya kamu, Allah SWT, kamu ni mesti orang yang bahagia, orang ahli syurga. Dia kata apa? Hati-hati dengan kata-kata kamu. Dia kata apa? Selagi kaki kanan aku ini tidak selagi mana kaki aku ini tidak selesai melintasi titan sirat, aku tak akan rasa aman dengan perancangan Allah. Itu kekasih Allah. Itu kekasih Allah, hati dia macam tu. Dia rasa apa perancangan Allah lagi. Takut dengan perancangan Allah. Dia tak rasa aman dengan perancangan Allah. Allahumma salli Muhammad. Dia rasa bersalah dia. Dia rasa ada kesalahan dia. Allahumma salli, sentiasa tunduk hati dia. Okey, jadi dan ulama yang lain mengatakan apa? Selagi mana Allahumma salli Muhammad, aku tak lepas titan sirat dan syurga di depan aku tak rasa aman daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama yang lain mengatakan, seandainya kaki kanan aku telah melangkah ke syurga, belum kaki kiri aku masuk ke syurga, aku tak rasa aman lagi dengan perancangan Allah. Mungkin Allah kata, "Hei, keluar balik. Kamu tak ada adab." Mungkin takut. Allahumma salli Muhammad. Kita aku ahli syurga kita. Itu para ulama bukan itu, dia takut. Satu, mereka itu menjadi kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Takut khusyah, takut pada Allah. Jadi Allahumma salli titan sirat, dan tepi titan sirat tu ada apa? Ada cakak yang mencakak, kata Nabi Muhammad. Cakak ni apa? Cakak ni mencakak orang yang ada dosa dengan Allah. Siapa lintas ada dosa, cakak tu tarik dia masuk, jatuh ke neraka Jahannam, dalam bawah, neraka bawah. Cakak. Ada yang naik 1000 tahun, cakak, kena cakak jatuh. Ada yang naik 2000 tahun dah jatuh. Ada yang lagi sehari nak selesai, jatuh. Ada yang baru naik, jatuh. Dan ada yang sebatas kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang mengesot, macam-macam. Itu keadaan titan sirat. Kata Nabi Muhammad, kamu nak cari aku, cari di titan sirat. Apa Nabi buat di titan sirat? Ini besarnya Nabi Muhammad, pentingnya hubungan dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Sebelum kita bertemu dengan Allah, kata Nabi SAW, Nabi Muhammad dalam hadis, Nabi waktu mana di titan sirat, kata Rasulullah, Nabi akan doa pada kita umat. Waktu kita naik tu, Nabi akan doa, Rabbi sallim, Tuhanku selamatkanlah. Maksudnya selamatkanlah kaki umatku ni daripada tergelincang masuk dalam neraka. Allah. Ayah kita ada waktu tu di situ? Tak ada. Mak kita pun tak ada. Allah. Siapa dah? Nabi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Tapi bukan maksudnya kita tak boleh kasih pada mak ayah. Maksudnya apa? Yang sangat kasih pada kita Nabi Muhammad. Mak ayah kasih juga pada kita. Tapi lebih lagi Nabi Muhammad SAW. Lebih lagi kasih yang Allah kepada kita. Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kita. Tapi dalam masa yang sama, kita kena sayang juga mak ayah kita dan orang lain. Kerana apa? Itu ajaran Allah dan ajaran Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ada waktu tu, Rabbi sallim, Rabbi sallim. Dalam hadis tu Nabi kata apa? Waktu mana aku lihat ada umatku yang tergelincang masuk, nak jatuh dalam neraka, Nabi kata aku akan pegang di sini. Dalam hadis sebut di sini. Dia kalau kita pakai tali pinggang, kita pakai di sini. Kalau kita gulung kain kan, dia akan lekat ni kan. Dia ada ni apa nama apa? Tulang rusuk kita ni, sini. Nabi kata aku akan pegang di sini. Nabi pegang itu, Nabi tarik. Naik lagi. Jalan lagi Nabi kata. Nabi doa, Rabbi sallim sampai ke syurga. Itu Nabi SAW. Dia tak biar umat dia jatuh dalam neraka. Itu Nabi SAW. Okey, jadi kata ulama, kenapa Nabi kata dia akan pegang di sini, bukan di tangan kita? Nabi tak abang di tangan, tapi Nabi kata aku akan pegang di sini. Allahumma salli Muhammad. Kata ulama, itu menunjukkan Nabi nak beritahu pada umat, pegang tak lepas, kata ulama. Pegang tak lepas. Tangan mungkin pegang lepas. Kalau pegang di sini, angkat terus. Tak lepas dah. Tak akan lepas masuk neraka. Itu Nabi SAW. Sampai Nabi ni minta Allah masukkan umat dalam syurga. Nak semua masuk syurga. Allahumma salli Muhammad. Sampai Allah kata, wahai Rasulullah, kamu tak puas lagi ke apa yang aku bagi? Nabi kata, aku nak lagi. Aku nak semua umat aku masuk syurga. Yang tu yang paling aku suka, kata Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada kamu sehinggalah kamu rasa puas, ridha. Apa yang Nabi suka? Kata Sayyidina Aisyah dalam hadis, yang Nabi suka, yang Nabi paling ridha sekali adalah semua umat masuk syurga. Sampai waktu mana Nabi masuk dalam syurga pun, Nabi minta pada Allah, ya Allah, aku mengetahui dalam neraka ada lagi baki umatku. Izinkan aku keluar daripada syurga untuk syafaatkan mereka. Allahumma salli Muhammad. Tunduk, sujud dalam syurga sampai Allah izinkan. Allah kata, wahai Rasulullah, pilah ambil semua umatmu yang ada iman walaupun sebesar zarrah, keluarkan semuanya dalam syurga. Akhirnya semua umat Nabi Muhammad masuk dalam syurga. Yang tinggal dalam neraka adalah yang tak beriman. Allahumma salli Muhammad. Yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mahai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, tempat ketiga mana? Tempat ketiga adalah di Telaga Kautsar. Cari tiga tu. Aku takkan
Tang lain tak ada, kata Nabi SAW. Aku akan sibuk di 3 tempat tu. Di Telaga Kautsar, Nabi nak bagi minum umatnya, Allah nama ayak Kautsar. Telaga Kautsar. Yang mana Nabi kata, ayak tu siapa minum tak akan dahaga selama-lama. Dan siapa minum ayak tu tanda dia akan masuk syurga. Ada ulama pandangan ayak ini, telaga ini akan diminum selepas kita selesai lintas di tiang sirat. Minum ayak tu masuk syurga. Allah SWT. Ada yang ulama tak membahaskan tak mana selepas mana Allah alam. Jadi mudah-mudahan kita rahmati Allah. Saya nak ajak mari kita banyakkan selawat, banyakkan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Allah SWT. Kita mengaji syama'il Nabi Muhammad, mengetahui tentang peribadi Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, supaya hati kita bersinar dengan cinta pada Nabi Muhammad, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul, itu menyebab kita akan bersama dengan Nabi Muhammad nanti dalam syurga. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau kasih. Dan kita dapat bersama dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita, zuriat kita, orang yang kita kasih pun mencintai Nabi Muhammad dan bersama dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.